Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kepada anda tentang konsep keutuhan wacana. Sebelum itu, saya ingin memberitahu kepada anda bagi definisi wacana. Menurut Bustan pada tahun 2016, wacana ni adalah satu khazanah kata atau istilah yang seringkali atau hampir selalu dipakai dalam berbagai ranah dan konteks kehidupan suatu masyarakat. Secara lebih khusus lagi, realiti dan fenomena pemakaian kata atau istilah wacana seringkali atau hampir selalu dipakai dalam lingkup kalangan masyarakat terdidik ketika mereka melakukan komunikasi dan interaksi, baik dalam situasi rasmi maupun dalam situasi tidak rasmi, seperti ketika mereka terlibat dalam kegiatan cakap semuka dan cakap tanpa semuka melalui peringkat teknologi informasi. Itu bagi maksud wacana. Bagi maksud wacana, tahukah anda, keutuhan wacana ini dapat dikesan melalui wujudnya susunan yang berurutan atau teratur dalam sesuatu wacana. Kemudian, terdapat dua aspek yang menghasilkan wacana yang utuh. Pertama, koheren. Erti kata lain bagi koheren ni juga kita boleh panggil sebagai terdapatnya urutan. Koheren ini sebenarnya bermaksud kesinambungan idea yang menjadikan wacana itu sebagai suatu teks yang ada maksud dan boleh kita fahami. Yang kedua pula, kohesi. Erti kata lain bagi kohesi adalah tautan. Kohesi ni senang cerita maksudnya macam keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain. Unsur linguistik ni contohnya macam perkara-perkara yang merupakan dalaman bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis dan sebagainya. Baik, sampai situ saja kita cakap penerangan tentang kohesif dan koheren dengan lebih mendalam. Seterusnya, untuk pengetahuan anda, terdapat penanda wacana yang wujud dalam keempat-empat jenis keutuhan wacana. Jenis-jenis keutuhan wacana tersebut terdiri daripada 4, iaitu seperti yang anda lihat pada skrin ni. Ada yang pertama, keutuhan semantik. Kedua, keutuhan leksikal. Ketiga, keutuhan fonologi. Dan akhir sekali, keutuhan gramatikal. Baiklah, kini saya akan menerangkan tentang keutuhan semantik dengan lebih lanjut. Dari segi etimologi ni, perkataan semantik ni disebut sebagai sema yang merupakan asal dalam bahasa Yunani. Jadi secara umumnya, semantik ni bermaksud tanda atau lambang. Dari segi bahasa pula, perkataan semantik ni juga dia merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau ayat atau perkataan yang dengan maknanya. Secara umum ni lah, semantik ni merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan. Maksud sesuatu perkataan lah makna tu, frasa dengan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan ataupun tulisan. Jadi semantik ni juga untuk pengetahuan anda ada dalam hari perbualan kita. Apabila kita borak-borak ada komunikasi lah, perbualan harian dengan orang lain, dan juga masa kita guna dalam penulisan. Contohnya ketika kita buat karangan zaman sekolah, masa-masa zaman sekolah dahulu dan perkara yang serupa dengannya. Okey, lanjutan daripada itu, keutuhan wacana dari segi semantik ni dia mempunyai dua jenis. Yang pertama, hubungan semantik antara bahagian-bahagian wacana. Yang kedua pula, kesatuan latar belakang semantik. Hubungan semantik ni ia merupakan bahagian-bahagian wacana yang dihuraikan adalah berdasarkan pendapat NIDA pada tahun 1975 dan Harimurti Kridalaksana pada tahun 1978. Baiklah, kita pergi kepada perkara pertama, iaitu
hubungan sebab dan akibat. Terdapat pernyataan dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail pada tahun 2022 yang telah saya jumpai. Ia mempunyai berkaitan dengan elemen hubungan sebab dan akibat. Statement tersebut adalah ini: pelukis senior menjadikan rumah sebagai sangka atau galeri yang dapat dilawati. Ini agar karya seninya ditatap dan dijual. Jadi, pada ayat pelukis senior menjadikan rumah sebagai sangka atau galeri yang dapat dilawati, ia merupakan sebab, dan agar karya seninya ditatap dan dijual diertikan sebagai akibat, kerana berdasarkan pernyataan sebab yang menunjukkan maksud pelukis telah melakukan sesuatu perkara dengan niat. Dan pernyataan seterusnya menjadi akibat kerana setelah pelukis melakukan perkara menjadikan rumah sangga atau galeri tersebut, akibatnya menjadikan hasil tersebut iaitu karya seninya ditatap dan dijual. Lanjutan daripada itu, perkara yang kedua pula, hubungan sebab dan hasil. Tadi sebab dan akibat, yang kali ini sebab dan hasil. Sama juga, terdapat pernyataan yang telah saya jumpa dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani. Pernyataan yang menyatakan isu bahasa Melayu juga mencari canda ketawa, kononnya meniru dialek Melayu Riau. Saya jelaskan, sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Ini juga ayat pertama menjadi sebab, sama seperti pada perkara yang pertama tadi. Kemudian ayat kedua, iaitu saya jelaskan sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Ia menjadi hasil kerana penulis menunjukkan bahawa hasil tersebut seperti pada ayat pertama boleh terjadi kerana hasil bahasa Melayu kita yang Malaysia ni, dia ada bunyi-bunyi luar kerana melalui hasil aktiviti perdagangan yang terlibat di Melaka pada suatu masa dahulu. Bagi perkara yang ketiga pula, hubungan sebab dan tujuan. Pernyataan yang turut dijumpai di artikel, insya-Allah rezeki ada di sana. Saya memilih kawasan itu untuk Melaka kerana ramai rombongan pelancong barat yang suka membeli lukisan kecil yang mudah disimpan dalam beg galas mereka. Ayat pertama merupakan sebab. Untuk ayat kedua, ia menjadi ayat tujuan kerana penulis juga jelas mengatakan bahawa tujuannya sendiri, iaitu melalui rezekinya dengan untuk Melaka di pilihan kawasannya itu, iaitu tujuannya untuk menarik rombongan pelancong barat yang ramai ke tempat tersebut. Juga atas kesempatan kerana mereka suka membeli lukisan kecil yang senang untuk disimpan dalam beg galas mereka. Bagi perkara keempat pula, hubungan syarat dan hasil. Pernyataannya iaitu sebagai warga asing, saya dimestikan hafal lagu negara Indonesia Raya. Ini dapat menunjukkan bahawa saya menghormati negara orang. Ayat pertama bagi perkara keempat kali ini agak berbeza pula ya dengan elemen-elemen sebelumnya. Ayat pertama dia menjadi syarat kerana pada ayat pertama iaitu sebagai warga asing saya dimestikan hafal lagu Indonesia Raya. Ini kerana terdapat perkataan dimestikan pada statement tersebut. Sudah terang lagi bersuluh menunjukkan bahawa itu merupakan unsur syarat. Perkataan yang terdapat ni dimestikan. Untuk ayat kedua, ia menjadi hasil kerana terdapat perkataan ini dapat menunjukkan bahawa saya. Jika kita fahami kedua-dua ayat dengan sepenuhnya, jelas sekali bahawa penulis menunjukkan bahawa hasil daripada menghafal lagu Indonesia Raya dapat menunjukkan dirinya sebagai menghormati negara orang lain. Okey, baik. Lepas itu, bagi perkara yang kelima, hubungan latar
dan kesimpulan. Penyataannya iaitu dengan wang lukisan hasil jualan pameran bulan Februari 1969 di Shah Motel, sebahagiannya dibawa ke Jogja. Saya terus membuka akaun di Bank Negara Indonesia. Ayat pertama menjadi unsur latar kerana penulis telah menggambarkan kawasan latarnya iaitu di Shah Motel bulan Februari 1969 dan turut juga menyatakan Jogja. Jogja adalah kawasan. Apabila sebut sahaja mengenai sesebuah kawasan, automatik ia menjadi unsur latar. Kemudian, bagi ayat kedua, ia mempunyai unsur kesimpulan kerana perkara penghujung yang telah dibuat oleh penulis. Perkara penghujung. Setelah sebahagian wang dia telah bawa ke Jogja atas hasil pameran dia. Ya, jika kita dilihat pada ayat ini dengan teliti, kesimpulan telah dibuat oleh penulis setelah dia membawa wang ke Jogja. Okey, untuk perkara keenam pula, hubungan perbandingan. Penyataan yang saya jumpa dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani, ASRI telah ditubuhkan oleh cadangan para seniman dan sokongan Insinyur Soekarno, iaitu Presiden Indonesia. Acara dirasmikan oleh S. Mangunsakoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dukungan Khas Insinyur Soekarno pada 15 Januari 1950. Di sini, ia menjadi ayat perbandingan kerana pada ayat pertama, penyataan menyatakan yang ASRI ni semuanya telah ditubuhkan atas Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden Indonesia yang pertama. Iaitu seperti kita tahu, Insinyur Soekarno ni merupakan seorang individu. Individu mewakili unsur individu. Pada ayat kedua pula, terdapat juga individu lain. Lihat, pada ayat pertama tadi ada individu dan ayat kedua pula ada individu. Yang dikatakan telah merasmikan acara pada ayat kedua ini. Jadi di sini kita boleh lihat, kita boleh perasan bahawa kedua-dua ayat tersebut menunjukkan perbandingan peranan individu. Baik, setakat ni anda semua fahamnya? Okey, bagus. Kita pergi kepada perkara yang ketujuh pula, hubungan memperkuat isi. Baik, bagi definisinya, ia adalah ayat yang mengikutinya itu memberikan maklumat tambahan pasal salah satu dari perkara yang kita nyatakan dalam ayat yang sebelumnya. Ini dengan tujuan untuk kita kukuhkan lagi penyataannya. Penyataan yang terdapat dalam artikel tersebut, pesan Ninik Mariati, kalau mahu ayam goreng, pulang saja ke rumah Jalan Solo. Ya, Ndok, beliau sungguh mewarisi watak ibu. Di sini, kita boleh melihat yang penyataan beliau sungguh mewarisi watak ibu, iaitu yang pada ayat kedua. Beliau itu cuba menguatkan gambaran penulis tentang kewatakan Ninik Mariati dengan pesanannya dalam artikel tersebut. Baik, sampai kepada perkara yang terakhir bagi keutuhan semantik ini, iaitu hubungan aditif. Hubungan aditif ini bermaksud ayat yang mengikutinya itu memberikan maklumat tambahan tentang perkara yang dinyatakan dalam ayat sebelumnya, tetapi maksudnya tidak dapat dikategorikan dalam mana-mana jenis kesinambungan idea. Ayat tersebut hanya jadi sebagai tambahan sahaja. Penyataan yang terdapat dalam artikel juga, kelengkapan berupa topi anyaman daripada berkas tampi bulat seakan-akan topi petani atau nelayan. Topi itu sesuai bagi menghindari cuaca panas atau hujan. Di sini, kita boleh lihat hubungan aditif ini wujud melalui patah perkataan topi. Pada ayat pertama, penulis menyatakan tentang ciri-ciri topi. Maafkan saya. Kemudian pada ayat yang berikutnya,
Ia tidak lagi menerangkan tentang ciri-ciri topi dengan selanjutnya. Malah, pada ayat kedua, topi telah diterangkan tentang fungsinya atau erti kata lain kegunaannya. Selesai tadi kita di bahagian penerangan tentang keutuhan semantik. Kini kita beralih pula kepada bahagian keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini ia melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik, makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan perkataan. Ia juga merujuk hubungan antara bahagian wacana, iaitu antara perkataan leksikal dalam wacana tersebut. Baik, jadi terdapat 6 jenis hubungan yang membentuk keutuhan leksikal. Yang pertama, unsur bersambut. Kedua, pengulangan. Ketiga, homonim. Keempat, hiponim. Kelima, kolokasi. Dan yang keenam, antonim. Beralih kita ke jenis keutuhan wacana yang ketiga, iaitu keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi ni ia telah dilihat daripada 3 segi, iaitu yang pertama, nada suara yang kita hentikan dan teruskan. Segi yang kedua iaitu nada suara, iaitu seperti nada kita kuatkan atau rendahkan. Itu contohnya. Yang ketiga pula, intonasi suara kita. Contohnya seperti cara kita melenggokkan bacaan, sama ada seperti cara orang membaca berita, intonasi pantun, sajak, syair, perbahasan dan sebagainya. Seperti yang anda juga tahu, apabila kita tengok orang membaca berita ini, lenggoknya agak sedikit berbeza dengan apabila kita mendengar orang bercakap secara biasa. Dan juga apabila kita mendengar orang tu melakukan pengacaraan, lenggok-lenggok suaranya juga berbeza-beza. Jadi itulah tentang intonasi suara. Elemen-elemen di atas ini dapat menimbulkan hubungan semantik antara wacana. Intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur kata. Lepas tu berkenaan unsur-unsur paralinguistik. Ia membantu pemahaman tentang sesuatu wacana. Dalam wacana tulisan ni, unsur-unsur paralinguistik ni untuk kita jelaskan persembahan wacana dengan alat-alat yang digunakan. Contoh alat-alat tersebut tu seperti nokta, koma, tanda soal, tanda seru, titik bertindih dan sebagainya. Ekspresi wajah, iaitu keadaan air muka dan gerakan tangan atau seluruh anggota badan kita, pun merupakan alat-alat yang digunakan untuk memahami bentuk ujaran dalam wacana lisan. Ni, jenis keutuhan wacana yang keempat, keutuhan gramatikal. Keutuhan gramatikal ini ialah hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Terdapat 4 jenis keutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana yang terdiri daripada pertama, penanda rujukan, kedua, elipsis, ketiga, penanda penghubung dan yang keempat, penanda gantian. Baiklah semua, hari kita akan pergi kohesi dan koheren bersama dengan saya, Zakwan dan Jemudi bin Zulkifli. Okey, berdasarkan yang kamu lihat sekarang, pandangan Teresa Heng berkenaan dengan kohesi. Okey, kohesi ni seperti simen, okey, batu bata yang diletakkan simen untuk membentuk sebuah dinding. Jadi dinding tu merupakan artikel dan kohesi tu melengkapkan artikel. Kita sebagai penulis mesti menggunakan kohesi dengan benar dan tepat, supaya apabila kohesi itu tepat dan benar, dia akan bergabung dan menjadi kuat untuk membentuk sebuah
penulisan akademik yang sangat mantap. Baiklah, kejelasan artikel kita akan membincangkan tentang kohesi dan koheren. Menurut Abdul Aziz Abdul Talib 2000, penulisan haruslah mempunyai ciri-ciri dalaman seperti kesatuan yang merujuk kepada ketepatan seluruh isi yang dikemukakan dan pertautan yang membawa makna. Terdapat kesinambungan yang logik di antara satu unsur dengan unsur yang lain. Berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail 2022, penulis berfikiran kritis dalam penghasilan artikel kerana keseluruhan artikel mempunyai keakraban dan perkaitan yang sangat kuat. Baiklah, mari kita belajar mengenai apakah itu kohesi. Menurut Halliday dan Hasan 1976, kohesi merujuk kepada hubungan semantik yang wujud dalam sesebuah teks yang juga mendefinisikannya sebagai sebuah teks. Sementara, menurut Gunwinsky pada tahun 1976, beliau mengatakan bahawa kohesi adalah hubungan antara ayat dengan ayat dalam sesebuah wacana, sama ada dalam strata gramatikal ataupun strata leksikal. Baiklah, untuk kohesi kita akan bincang berkenaan dua elemen, iaitu penggunaan kata dan juga penggunaan istilah. Baiklah, seterusnya kita akan belajar tentang penggunaan kata bawah bidang kohesi. Penggunaan kata ni kita juga akan belajar dalam 3 sub kecil, 3 sub bahagian iaitu golongan kata, kata tentangan dan sama konsep. Untuk golongan kata berdasarkan artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani karya Siti Zainul Ismail 2022, terdapat dua konteks yang saya dapat cari, iaitu konteks pendidikan dan juga konteks sastra ataupun penulisan Indonesia. Antara istilahnya adalah dalam konteks pendidikan terdapat dosen, kuliah, asisten dan juga semester. Seterusnya kita ada dalam konteks yang keduanya, iaitu sastra penulisan Indonesia. Kita ada apel, peronco, atribut, mengguyur, dikerjain. Untuk seterusnya kata tentangan. Kata tentangan yang saya dapat cari adalah mahasiswa, yang mana merupakan antonim kepada mahasiswi. Untuk seterusnya adalah sama konsep. Sama konsep ni saya cari. Untuk sama konsep, penulis telah menggunakan istilah di sana. Di sana bagi menggantikan ayat Jalan Malioboro, Perambanan di Jalan Solo dan Candi Borobudur. Jadi dia telah menggunakan istilah di sana bagi merujuk 3 tempat ini, dan namun pembaca masih memahami jalan ceritanya kerana telah diberitahu pada ayat yang sebelumnya. Baiklah, kini tiba kepada elemen kedua dalam kohesi, iaitu penggunaan istilah. Kita akan kaji tentang penggunaan istilah penuh. Penggunaan istilah penuh ini kita akan lebih merujuk kepada sama ada mesej penyampaian daripada pemikiran penulis sampai kepada pembaca. Jadi ini lebih berkaitan kepada sama ada pemahaman pembaca itu berlangsung secara terus dalam pembacaannya atau tidak. Jadi katakanlah kalau dalam artikel ini kita dapat rujuk pada segi dua istilah, iaitu mapram dan asli. Jadi pembaca dapat memahami dan faham dan maklum apakah itu asli dan mapram, kerana penulis telah menjelaskan apakah itu mapram dan asli dalam perenggan pertama artikel, iaitu mapram merupakan akronim kepada masa prabakti mahasiswa, sedangkan asli pula merupakan akronim kepada Akademi Seni Rupa Indonesia. Jadi apabila pembaca membaca segala bahan dalam ayat seterusnya, dalam perenggan seterusnya, istilah mapram dan asli bukanlah lagi suatu perkara yang asing terhadap mereka kerana telah dijelaskan dalam perenggan pertama. Jadi mesej penyampaian daripada pemikiran penulis
sampai dan maklum kepada pembaca. Baiklah, jika tadi sudah maklum tentang apakah itu kohesi, mari kita kenali apakah itu koheren. Menurut HD Tarigan 1987, koheren adalah satu keserasian hubungan yang wujud antara satu unsur dengan unsur yang lain dalam satu wacana sehingga timbulnya pengertian yang bermakna. Okey, koheren ni maksudnya kita akan lihat dari keserasian keseluruhan teks. Okey, untuk koheren kita akan kenali dari segi penanda wacana dan juga kesinambungan. Baiklah, hari ini kita akan tentang penanda wacana. Okey. Penanda wacana berdasarkan karya Hidup Mahasiswa Arus Berani, karya Siti Zainul Ismail 2022, saya dapat menyimpulkan bahawa penulis berfikiran kritis dalam penghasilan artikel kerana keseluruhan artikel mengandungi penanda wacana yang berserakan. Baiklah, menurut Khotijah Abdul Hamid 1997, wacana bahasa ialah kesatuan bahasa yang lengkap dan paling tinggi dalam bentuk pertuturan dan penulisan yang memperlihatkan kesinambungan fikiran di dalamnya dan merujuk kepada komunikasi dalam konteks. Baiklah, untuk penanda wacana, kita akan belajar 3 sub kecil, iaitu penanda kronologi, penanda idea dan juga penanda organisasi. Baiklah, penanda kronologi. Penanda kronologi ini terbagi pada 4 jenis, iaitu kronologi tempoh, musabab dan tambahan dan juga tentangan. Okey. Dalam artikel terdapat keempat-empat jenis ini. Baiklah, penulis telah mengatakan tempoh iaitu pada awal sesi pada peringkat 12. Penulis mengatakan bahawa pada awal sesi para mahasiswa telah sedang mendaftar bidang pelajaran yang ingin disambung. Seterusnya, kronologi tentangan pada peringkat 11, iaitu tetapi. Penggunaan tetapi telah menunjukkan terdapat unsur perbandingan, iaitu penulis cuba menyampaikan perbandingan antara penari Jawa dari segi postur badan mereka dengan penari Jawa postur badan mereka pada masa kini. Okey. Seterusnya adalah kronologi musabab yang telah dikenal pasti pada peringkat 5, iaitu penulis memanjatkan rasa syukur kerana ucapan rektor penulis tidak berucap berjela-jela kerana hujan gerimis mula merenyai. Seterusnya adalah kronologi tambahan yang terdapat pada peringkat 3. Okey, penulis telah mengatakan bahawa pelajar perempuan ataupun mahasiswi hendaklah berkemeja, lengan pendek dan juga berskirt putih paras lutut. Yang kedua ialah penanda idea. Okey. Dalam artikel kita dapat tahu ada penggunaan penanda idea. Sebagai contoh, pada peringkat 7 terdapat penggunaan penanda idea iaitu terdengar ketukan pintu tapi tidak saya pedulikan. Jadi dekat situ kita tahu ada penggunaan tapi yang menunjuk kepada kontra, tentangan. Okey. Untuk seterusnya kita ada pada peringkat 10, kuliah wajib sejarah, falsafah Jawa termasuk falsafah Timur dan Barat, sains sosial dan agama memang menyenangkan saya sebagai pelajar seni. Malah dalam kuliah rasmi ini, jadi di situ kita akan tahu bahawa penggunaan malah merujuk kepada penggunaan penanda tambahan. Okay. Untuk seterusnya kita ada pada peringkat 6, iaitu benarkah kerana letih lalu jatuh pingsan. Jadi di situ kita tahu bahawa terdapat penggunaan penanda wacana juga di situ, iaitu lalu. Baiklah, untuk penanda organisasi. Penanda organisasi ini lebih kepada keteraturan dalam sesebuah artikel. Kita akan melihat dari segi struktur pendahuluannya, isi dan juga penutup. Sama ada terdapat berkaitan dan sama ada semuanya disusun dengan rapi, kemas dan teratur. Jadi untuk artikel ini saya mengesahkan bahawa apa yang dapat saya katakan bahawa artikel ini dalam keadaan yang rapi, kemas dan teratur. Baiklah, yang terakhir sekali ialah koheren dari segi kesinambungan. Okay, kalau kesinambungan maksudnya kita akan tengok dari segi tata cara ataupun kekemasan dalam sesebuah artikel.
Okey, kita akan tengok sama ada artikel keseluruhan artikel itu menjawab ataupun mempunyai kesamarataan yang sama ataupun tidak. Maksudnya kalau pendahuluan menceritakan tentang mahasiswa, perenggan seterusnya pun mesti menceritakan tentang berkaitan dengan mahasiswa. Maksudnya tidak keluar topik. Maksudnya tidak menyebabkan pembaca terfikir-fikir ataupun terbayang-bayang apa yang cuba disampaikan oleh penulis. Jadi segala perenggan dan segala keseluruhan artikel menceritakan tentang kehidupan mahasiswa. Jadi terdapat kesinambungan dalam artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Khairul Anwar bin Halis. Saya merupakan ahli bahas ketiga bagi pembentangan ini. Saya akan menganalisis sumber rujukan. Kemahiran rujukan merupakan cara yang betul untuk menulis rujukan sama ada di dalam teks maupun di dalam senarai rujukan di akhir tugasan. Di dalam pembentangan saya ini, saya akan menggunakan format APA edisi ke-7 untuk menulis sumber rujukan. Apa itu APA edisi ke-7? APA merujuk pada American Physiological Association atau lebih dikenali sebagai Persatuan Psikologi Amerika. APA edisi ke-7 ini telah membuat pengemaskinian ke atas format sitasi dan rujukan. APA edisi ke-7 ini telah diterbitkan pada Oktober 2019. Peranan sumber rujukan adalah untuk mengelakkan plagiarisme. Maksudnya, jika ada petikan atau pendapat orang lain, kita perlu letakkan nama mereka sebagai kredit di tugasan kita. Yang kedua, untuk mengesahkan petikan tersebut. Ini memberi panduan kepada pembaca untuk menilai kesahihan maklumat yang kita tulis melalui sumber rujukan yang kita tulis. Dan yang ketiga adalah membuat rujukan susulan. Ini memberi peluang kepada pembaca untuk membuat pembacaan lebih lanjut berkaitan bidang yang dikaji. Terdapat dua bahagian dalam penulisan sumber rujukan. Yang pertama ialah sitasi atau lebih dikenali sebagai petikan, dan yang kedua ialah rujukan atau dikenali sebagai bibliografi. Apa itu sitasi? Sitasi ialah nama-nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan. Apa pula itu rujukan? Rujukan pula merujuk pada senarai maklumat rujukan untuk nama-nama penulis yang telah dinyatakan dalam petikan yang muncul di akhir penulisan. Di dalam pembentangan ini, saya akan sentuh sebahagian sahaja tentang penulisan sumber rujukan, iaitu cara penulisan sumber rujukan. Pertama sekali, kita akan melihat cara penulisan sitasi untuk petikan secara langsung. Sitasi untuk petikan secara langsung ini maksudnya petikan tersebut diambil tanpa menukar ayat asal penulis. Cara penulisannya terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, petikan 40 patah perkataan atau kurang. Dan bahagian yang kedua ialah petikan lebih daripada 40 patah perkataan. Kita perlu menggunakan format ini di dalam penulisan kita. Untuk 40 patah perkataan atau kurang, nama penulis ditulis di awal atau di akhir bahagian. Untuk petikan yang mempunyai lebih 40 patah perkataan, nama penulis dan tahun ditulis pada awal petikan dan ditulis pada atas petikan. Maksudnya, selepas tulis nama penulis dan tahun, kita perlu selangkan satu baris untuk menulis petikan tersebut. Mari kita lihat untuk sitasi petikan secara langsung untuk petikan 40 patah perkataan atau kurang. Okey, yang petikan yang pertama itu ditulis salah. Kenapa salah? Sebab nama dan tahun itu telah dinyatakan pada awal petikan. Jadi format dia salah. Untuk petikan yang bawah tu, format dia betul sebab nama dan tahun itu ditulis pada akhir petikan.
Dan kita lihat pada citasi secara langsung untuk petikan lebih daripada 40 patah perkataan. Petikan yang pertama itu, yang belah atas itu berwarna merah itu salah. Kenapa salah? Sebab nama dan tahun itu ditulis pada hujung petikan. Jadi format dia salah. Jadi yang betulnya pada petikan bawah tu, yang ada tanda right warna hijau tu, nama dan tahun itu ditulis pada atas dan diselangkan satu baris, barulah tulis petikan. Jadi format itu betul. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada citasi lebih daripada satu citasi serentak. Maksudnya di sini, dia ada beberapa orang yang berbeza tapi petikannya sama. Okey, kita lihat contoh. Tulisan yang berwarna merah itu salah sebab format dia tidak betul, kerana nama orang tu tidak ditulis dalam satu kurungan. Dia diasingkan. Kita lihat pada yang bawah itu, yang tulisan berwarna hitam itu, format dia betul sebab kedua-dua nama itu ditulis dalam satu kurungan. Selain itu, nama mereka disusun ikut abjad. Yang pertama kita tengok dia huruf H dulu, baru huruf N. Seterusnya kita akan beralih kepada cara penulisan rujukan untuk bahan dalam talian. Okey, untuk bahan dalam talian, semua rujukannya kita perlu tulis nama penulis, tahun, tajuk, nama laman web dan pautan. Okey, kita lihat contoh. Tulisan berwarna merah itu salah kerana pertama, tahun dia tiada kurungan. Dan kesalahan yang kedua, dia tiada meletakkan nama laman web. Kita lihat pada tulisan berwarna hitam itu, format dia betul. Tahun dia ada kurungan dan dia ada laman web iaitu Student Repo. Seterusnya ialah bahan talian, cara penulisan bahan dalam talian untuk nota. Dia sama saja dengan bahan dalam talian tadi, memerlukan nama penulis, tahun, tajuk, nama laman web dan pautan. Kita lihat apa kesalahan untuk yang tulisan berwarna merah itu. Yang pertama, tiada tahun, dan yang kedua tiada nama laman web. Yang tulisan warna hitam itu betul sebab dia ada tahun, dan nama laman web dia ialah SlideShare. Untuk nota ni kita perlu nyatakan format dia dalam PowerPoint ke PDF ke. Untuk yang contoh ini kita format dia ialah PowerPoint. Okey, kita lihat sekarang untuk penulisan rujukan bahan dalam talian bagi slide kuliah. Okey, kenapa kami ambil slide kuliah? Sebab slide sebelum ni kami ada menggunakan slide kuliah ini untuk pembentangan kami. Jadi kami gunakan slide kuliah tersebut sebagai sumber rujukan kami. Okey, kita lihat format dia sama je. Perlu ada nama penulis, tahun, tajuk, nama laman web dan pautan. Okey, nama penulis, tahun, tajuk tu telah dinyatakan. Okey, untuk nama laman web dia ialah Classroom. Sebab slide kuliah ni berada di dalam Classroom. Seterusnya kita akan beralih kepada bahan dalam talian untuk blog. Untuk blog ni kita perlu, untuk menulis rujukan kita perlukan nama penulis, tahun, tajuk, nama blog dan pautan. Okey, kita lihat contoh. Yang tulisan berwarna merah itu salah. Kenapa? Sebab untuk tajuk itu tulisan ada huruf besar. Sepatutnya tulisan untuk tulis tajuk pada awal perkataan sahaja. Untuk perkataan kedua dan ketiga itu tulisan kecil sahaja, tidak perlu tulis tulisan besar. Dan kesalahan yang kedua, tak ada nama blog. Kita lihat pada format yang betul, iaitu tulisan berwarna hitam. Dia betul sebab tajuk dia betul ikut format, awal sahaja huruf besar, yang lain huruf kecil, dan dia ada nama blog iaitu WordPress. Dan akhir sekali ialah format penulisan rujukan untuk artikel jurnal. Okey, untuk artikel jurnal ni kita memerlukan nama penulis, tahun, tajuk, nama jurnal dan muka surat.
Okey, kita lihat yang tulisan berwarna merah itu dia salah sebab yang pertama, tajuk jurnal itu tulisannya tidak dicondongkan. Dan yang kedua kesalahannya ialah tiada muka surat keberapa. Untuk yang tulisan berwarna hitam itu format dia betul sebab untuk tajuk jurnal dia telah tulisannya telah dicondongkan dan dia ada muka surat keberapa.